CBM CBM Amin insya-Allah. Okay, take the challenge. Okay, take the challenge. Okay. So hari ini ada jemputkan kami punya cili padi Bel untuk nak buat sharing. Okay. So sekarang kan rasa mic selah bagi Bel. Halo, mana Bel? Okay, halo semua. Selamat pagi. Kalau Sean tak jemput pun Bel selalu ada di sini. So selamat pagi. Saya Bel daripada Kuantan ya. So siapa first time dengar saya sharing, bagi saya satu. Ya ke? First time ke Pak Wan? First time ya. Okay. So lain kali I kena share sok more lah. So you boleh dengar suara saya selalu ya. Okay. So memang nak terima kasih kepada Sean dengan Olive dulu sebab jemput Bel untuk bagi nilai ya dan tambah nilai untuk teppanyaki malam kita ni kan. So memang I nampak memang ramai tau yang kawan-kawan masuk dalam teppanyaki, tapi ya ramai yang belum lagi ada itu keberanian untuk buka mic tu. Yeah. Betul tak? Alang-alang sudah masuk kan? Alang-alang sudah berani masuk dalam teppanyaki. Baik kita berkongsi. Sebab apa? Bila kita berkongsi nanti benda yang baik akan datang nanti. Okay? Okay, so saya nak tanya dulu, okay? Untuk anda semualah, apa yang you rasa tentang apa tu kejayaan untuk you? Apa yang you rasa kejayaan untuk anda? Apa itu kejayaan dalam you punya kamus you? Boleh tulis sini. Boleh tulis sikit. Untuk anda, you rasa apa itu maknanya kejayaan? Okay, sebab Bel di Forever kan, you tulis saya baca tau. So Bel di Forever sebenarnya sudah masuk tahun ke-10, berniaga sudah 10 tahun. So memang daripada saya graduate sebagai seorang university USM sana graduate, lepas tu saya kerja selama 2 tahun sebagai seorang engineer di sebuah kilang elektronik. So masa saya kerja kan, memang saya sudah tahu bila saya kerja, saya memang hanya makan gaji dan memang saya tak cukup masa. So masa memang kita adalah limit bila kita makan gaji, betul tak? Setuju tak? So that's why masa saya kerja, memang saya punya impian jadi kecil. Saya jadi tak berani nak fikir untuk nak dapatkan benda yang mewah ataupun kita boleh cuti mewah ataupun kita nak dapat duit yang mewah, betul tak? Tapi bila saya jumpa dengan Forever, okay? Bila kita jumpa dengan Forever kan, sebenarnya Forever dia satu tempat ataupun satu persekitaran yang boleh membuatkan kita fikir balik kita punya impian, maklumat kita dalam hidup kita. So that's why anda rasa apa itu kejayaan? Bagi saya, bagi Bel, kejayaan bermaknanya saya boleh memiliki kehidupan yang saya impikan. Maknanya saya boleh hidup dalam keadaan yang saya nak. Yang saya nak. You pernah fikir tak? You nak hidup dengan macam mana? Macam saya bila saya join Forever kan, ramai orang, okay, membuka minda saya. Saya rasa saya nak hidup saya nak duduk di rumah yang saya design sendiri. Okay, saya tak suka rumah banglo, saya suka rumah kampung. So saya nak rumah kampung, saya nak tempat yang boleh ternak ayam, itik, kambing, biri-biri. Lepas tu di depan rumah saya nak sungai. So inilah kehidupan yang saya nak. Saya nak tanam sayur, saya nak pergi picit susu lembu. Setiap hari saya boleh enjoy I punya life. Buka mata, jumpa semua ini hijau-hijau. Itu I punya life yang saya nak. Lepas tu saya nak I punya life tak nak fikir pasal duit. Tetapi banyak duit, sudah berlambat duit. So, I tak perlu fikir pasal duit. Lepas tu, saya nak buat satu fund untuk binatang yang sudah nak pupus. Itu I punya maklumat. Lepas tu, saya nak buat satu fund untuk membela anak yatim. Itu I punya maklumat dalam hidup saya. So, kalau saya boleh mencapai hidup saya dan boleh laksanakan semua benda ni, saya rasa ini bagi saya adalah satu kejayaan. So bagi anda pula, apa kejayaan untuk anda? So kita perlu fikir. Sebab kita datang sini memang bukan saja cari duit, betul tak? Tapi kalau kita datang sini, tujuan pertama kalau bukan cari duit, apa tujuan anda? Betul tak? Kita cakap terus terang, mesti kita datang Forever, mesti kita nak cari duit.
Sebab bila ada duit baru kita boleh capai impian matlamat hidup kita. Setuju tak? Kan? That's why kalau kita hari ini kan, kita nak jadi berjaya di forever, kita nak dapat duit, apa kita perlu you rasa? Sebenarnya bagi saya selama 10 tahun ni saya share pengalamannya. Sebab 10 tahun ini saya rasa bila kita nak berjaya kan, kita sebenarnya kita tak perlu adik-beradik, kita tak perlu mak ayah, kita tak perlu aunty uncle, kita tak perlu upline, kita selalu di sisi. Tetapi kita perlukan apa? Kita perlukan satu team. Kita perlukan satu team yang betul-betul follow kita. So that's why kalau kita nak orang dekati dengan kita, kita nak orang dekat dengan kita, kita nak dapat fighter, kita punya mindset kan, kita kena ada satu winner punya mindset. Kalau kita punya minda kan, you tak pernah fikir nak menang, kita susah nak serap ini fighter datang. Kita kena ada minda sebagai seorang pemenang dulu. Baru kita akan serap itu fighter datang. You akan sangat hairan tau. You akan perasan biasanya orang yang datang sharing selalu Sifu tanya siapa nak sharing, orang yang terus angkat tangan tak fikir banyak cakap dalam teppanyaki, biasanya orang yang memang minda dia nak menang. Dia suka tonjol diri. Macam saya tak suka tonjol diri, tetapi saya memaksa sendiri tonjol diri. Sebab apa? Sebab bila kita tonjol diri, kita jadi positif. Kita baru boleh serap fighter datang. Setuju tak? Kalau kita diam, duduk rumah diam, you tak mungkin jumpa fighter. Itu salah sebab kenapa you buat forever lama, ramai orang rasa, kenapa saya buat lama, 2, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, kenapa I asyik tak jumpa fighter? Siapa setuju? Siapa ada situasi macam ini? Bagi saya tulis yes. You ada situasi macam ni tak? So you check semula sendiri. Adakah anda betul ada fighter punya minda? Adakah you ada minda sebagai pemenang? Kalau you diam sahaja, you tak akan dapat fighter. Sebab orang yang akan ikut you ialah sebab you ada minda sebagai seorang pemenang. So that's why kalau hari ini kita nak menang dalam perjalanan kita nak menang tu, kita pasti ada banyak cabaran punya. Dia tak akan sangat smooth. Macam Bel 10 tahun di Forever kan, dia tak smooth punya. Ada ups and down. Ini dipanggil hidup. Macam kita denyutan jantung, mesti ada ups down. Baru kita hidup, betul tak? Kalau you punya denyutan jantung, macam tu you sudah mati. So dalam Forever pun sama. Kalau you punya perjalanan smooth saja pergi ke CBM, you sudah mati sebenarnya, tak mungkin punya. So hari ini, kalau kita nak berjaya, pasti banyak cabaran. Pasti banyak tunggaan. Pasti ada orang peli you, ejek you, ketawakan kita. Dia say no ke kita. Lepas tu elek-elek kita. Ramai. So ini semua adalah kita punya cabaran. Ini cabaran yang buat kita semakin kuat. Nampak tak? So itu yang membuatkan kita semakin kuat sebenarnya. Dan bila kita menghadapi benda ni kan, bagi saya rasalah. Kalau kita ada alasan. Itu alasan yang membuatkan kita lambat. So kita mesti buang itu semua alasan. Yang orang elek-elek kita, ejek kita, itu alasan. Betul tak? So that's why kalau kita nak jadi pemenang, kita mesti buat apa tau? Kita mesti cari solusi. Mesti cari solusi. Sebab apa? Sebab itu alasan tak akan tolong kita bayar bil elektrik, bil lampu, semua tak tolong kita bayar. Alasan tak tolong bayar bil. Alasan tak tolong kita dapat CC tau. Alasan juga tak tolong kita jadi eager manager, tak tolong kita jadi CBM. That's why kita mesti buang segala alasan. Dan kita mesti semua problem kan, masalah mesti ada solusi dia. Kalau you hari ini bagi saya satu masalah, saya boleh bagi you 1000 solusi. Itu ialah minda sebagai seorang pemenang. That's why kalau kita punya anak buah, kita punya partner, business partner, dia buang satu masalah, kita kena kemam itu masalah. Kita kena bagi solusi kepada dia. Itu ialah minda pemenang. Dan kalau hari ini kita sebagai minda pemenang, kita mesti selalu cari peluang. Kenapa? Sebab kita tahu bisnes forever ni ialah bisnes bersama dengan manusia. Kita perlukan ramai prospek. Kita perlu ramai, selalu kena cari prospek. So kalau kita keluar makan kat kedai makan,
Sebagai minda pemenang, kita always look for opportunity. Kita cari peluang. Kita kena scan, mata kita tengok mana prospek yang bakal kita nak dapat. So kita mesti cari peluang. Dan yang ketiga, saya rasa kalau kita nak jadi minda pemenang, kita mesti fikir selalu macam mana nak win-win dengan orang. Macam contohnya hari ini kita keluar jumpa kawan. Kawan saya contohnya buka salon skincare. Dia ada produk skincare. Okay? Kita forever pun ada produk skincare. Tetapi kalau kita sebagai pemenang kan, kita akan fikir macam mana saya nak bergabung dengan kawan ini. Sebab dia ada salon skincare. Dia ramai prospek, betul tak? So macam mana kita nak bergabung dengan dia supaya kita dua-dua pun win-win. So ini adalah minda sebagai seorang pemenang. Dan bukan pergi tengok itu masalah yang macam-macam. So that's why kita ada 5 tips semua mesti salin. Kalau you rasa best, you guna. Kalau you tak rasa best, you buang itu kertas. Tapi you salin dulu. Okay, 5 benda yang kita nak cari jadi pemenang punya minda. Yang pertama adalah kita mesti kena ada intention yang kuat. Kita mesti ada goal, maklumat hidup kita yang memang sangat kuat. Mesti tulis. Okay, yang pertama. Sebab apa? Kalau kita sudah ada maklumat, kita tak akan fikir kenapa, macam mana nak buat, macam mana nak demo, macam mana nak close orang. Kita tak akan fikir ini. Kita akan fikir kenapa saya nak buat. Kenapa saya nak buat forever? Sebab I ada maklumat yang sangat besar. Sedang tunggu you. Nampak tak? Yang kedua adalah kita perlu massive action. Itu kerja yang beraksi yang gila-gila. Gila-gila sampai macam mana tahu. You tengok Sifu kita, Datuk Desmond Kong dia sudah di Forever 20 lebih tahun. Tetapi you tengok dia setiap pagi pukul 10:30 tepat masa mesti buka Zoom. Mesti buka Zoom, tepan yakin orang yang pertama ialah dia yang bercakap. You tengok dia sudah buat benda ini daripada MCO sampai sekarang. Dan daripada 20 tahun lepas, kan, setiap minggu punya hari sistem day, dia mesti ada. Bersama dengan kita, walaupun ilmu dia sudah banyak, tetapi dia tetap bersama dengan kita untuk bagi kita ilmu. So, ini ialah kita panggil itu komitmen. Komitmen yang sangat tinggi. Dan kita perlu beraksi dengan gila-gila. Kalau you hari ini, you rasa you buat demo kan, you tak rasa you sendiri gila lagi kan? You tak cukup gila lagi you rasa, then you tak akan sampai CBM. That's why kita mesti gila. Sampai you sendiri pun rasa sendiri macam orang gila. Ada tak? Pernah tak rasa sendiri macam orang gila? Kalau ada, you tulis yes. Memang kalau yang pernah buat CBM punya kan, you buat kerja you sampai macam gila punya orang. Macam you tengok kan, orang yang main piano. Kita tengok orang main piano. Orang yang main piano, dia perform atas pentas. You rasa dia perlu melatih itu main piano perlu berapa tahun baru boleh naik pentas untuk perform? Bertahun-tahun, betul tak? So, ataupun you rasa dia baca satu buku pasal macam mana nak belajar main piano, satu buku je dia baca, terus lepas baca buku tu, terus dia boleh naik pentas main piano. Takkan? Dia mesti melatih gila-gila. Satu hari mungkin 5 jam dia berlatih. Sampai jari pun sudah mau putus tapi dia tetap teruskan. That's why sampai 10 tahun kemudian, dia boleh naik atas pentas main piano dengan sangat mahir. So, itu yang kita nak jadi. So, benda tu dia bukan melalui baca buku ataupun melalui lihat ataupun melalui kita masuk kelas macam ni, kita jadi CBM tak. Kita memang perlu gila-gila punya beraksi. Betul tak? Okey, yang ketiga adalah apa? Kita mesti bersedia untuk berkorban. Mesti sedia korban. You hari ini kalau betul-betul nak capai impian, mesti berkorban dulu. So, you mesti korban masa bersama anak. Hari Jumaat, Sabtu nak pergi main pantai, you korban sikit. Ataupun you malam-malam tengok drama. You tahu tak? Jangan tengok drama. Sifu bagi tahu saya jangan tengok drama. Sebab apa? Kalau hari ini you tengok drama, hidup you akan jadi drama. Memang jadi drama. So percaya saja, jangan tengok drama. So memang kita kena macam forever ni macam kita punya isi daging kita. Macam lifestyle kita. Kita pergi mana, kita cakap sampai mana. Okay? Lepas tu yang keempat, kita mesti struggle. Mesti struggle dulu. Struggle baru kita akan dapat reward.
Okay. Yang kelima, kita mesti 100% fokus kepada maklumat you. Okay. That's why hari ini kan, kita kalau you nak orang follow kita, okay, you nak orang follow you okay, you mesti buat keputusan. Kita mesti buat keputusan dulu. You cakap, saya nak pergi selatan. You mesti pergi selatan. Okay? Bukan pergi timur, bukan pergi utara, bukan pergi barat. You memang pergi selatan. Bila you sudah buat keputusan, you nak pergi selatan, you mesti bagi tahu semua orang you nak pergi selatan. Dengar tak? You mesti bagi tahu semua orang you nak pergi selatan. Macam you sudah decide, you nak buat keputusan, I nak buat manager. Ataupun saya nak jadi CBM tahun ini. You mesti bagi tahu semua orang, you nak jadi CBM 2020. Ataupun you nak F2D, you mesti bagi tahu semua orang, you nak jadi F2D 2020 bulan November. Mesti bagi tahu semua orang. Okay? So that's why bila kita nak pergi ke CBM ataupun kita nak pergi selatan, I cakap, okay, kita mesti ada jumpa salji, ribut taufan, tsunami, gempa bumi, mesti ada punya. Okay? Kita boleh slow sikit. Kita punya langkah boleh slow sikit. Kita boleh berhenti sekejap untuk ambil nafas. Tetapi kita punya maklumat hala tuju kita masih lagi selatan, masih lagi CBM. Kita tak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, kita maknanya kita gagal. Kita slow sikit tak apa, tapi kita jangan berhenti. Janji jangan berhenti. Okay? That's why orang sebab apa? Orang akan ikut orang yang ada hala tuju tau. Bukan orang yang asyik main dalam circle tu. Kan orang akan ikut, factor you akan datang cari orang yang sangat ada hala tuju, yang memang ada impian dan selalu tunjuk dia sedang beraksi. Orang akan mendekati dengan kita sebab kita ada hala tuju dan kita tak selalu masuk balik dalam kotak, main dalam kotak sendiri. That's why itu yang saya nampak bila kita 10 tahun ni kan. Saya nampak adalah bila kita betul-betul beraksi dan selalu bising, buat bising. Bila kita buat bising kan, memang orang yang fighter akan datang. Macam 2-3 bulan ni, saya asyik buat bising. So that's why ramai orang yang akan datang, bagi tahu, Bel, saya nampak business you macam masih lagi hidup. Saya cakap bukan hidup, memang hidup dengan sangat bagus. Saya cakap, so you akan serap ramai fighter tau. Macam hari ini, 2-3 hari kita buat clean life, betul tak? So saya pun buat bising dalam Facebook. Saya buat bising dalam WhatsApp status. So apa berlaku? Kawan saya baru saja WhatsApp saya. Dia cakap, Bel, saya nampak muka you macam sudah kurus sikit. Dia cakap, you sedang buat apa program? Saya nak tahu boleh tak? Saya cakap, boleh. Saya sekarang ada online meeting. Nanti habis online meeting, saya WhatsApp you semula. So you nampak tak? Bila kita buat bising, kita ada hala tuju, orang baru akan datang cari you. So itu yang saya nampaklah selama 10 tahun ni kita memang ada ups and down. Tetapi yang paling saya rasa adalah kita mesti ada hati yang kental. Macam Aisyah cakap, memang kental. Sebab kita ada maklumat dan maklumat saya tak semua selesai lagi. Saya punya rumah nak tanam itu, nak ternak biri-biri, nak bela ayam tak dicapai lagi. So that's why I kena beraksi lagi gila supaya I cepat financial free, so I boleh buat I punya rumah impian. Okay, that's why slow tak apa. Yang paling penting, yang kita paling suka, yang kita paling respect adalah apa? Berani berfikir, berani buat maklumat. Macam tadi ramai nak tapi tak berani, cakap pun tak berani. So bila you cakap pun tak berani, memang you jangan harap you boleh capai. Maaflah, saya memang straight forward punya. Kalau hari ini yang masuk teppanyaki, maknanya you ada impian dalam hidup. Yang tak masuk dalam meeting ini pasti sedang tengok drama punya. That's why I akan straight sebab kita datang sini memang nak cari impian. Kita datang sini bukan short nak dengar orang sharing, bukan. Kita memang nak cari duit. That's why kita mesti kena berani. Kalau cakap pun tak berani, you pasti tak akan beraksi. So that's why mesti berani cakap, mesti beraksi gila-gila, mesti cerita dengan semua orang apa maklumat you. Then semua orang boleh doakan you, then you punya fighter akan datang.
you akan serap ramai fighter datang kepada kumpulan you. That's why teamwork, okay? So saya harap I punya sharing bermanfaat lah. So kalau you rasa tersinggung hati ke apa ke, maaf lah sebab I bukan cakap you, I cakap orang yang sebelah you. Mungkin you terasa juga, maaf lah. So tapi kalau 5 poin ini you rasa bermanfaat, kita mesti beraksi, okay? Laksanakan dan capai impian you. So doakan saya tahun ni saya nak capai CBM 2020 dan saya harap saya punya team semua boleh capai juga Eagle Manager, CBM dan juga F2D, okay? So itu saja sharing daripada Bel, okay? Itu saja dari saya, Sean. Thank you. Bye bye. Thank you, Bel. Thank you. Best. Okay. Siapa rasa best punya kan dalam chat sana type best. Kalau anda belajar sesuatu kan rasa best dalam chat room sana type best. Ya. Kena ada respon baru kan. Okey.